Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan simpanan. Iaitu simpanan dalam tabung haji yang kita gabungkan dengan simpanan emas di konten metal. Oh, simpanan ini boleh gabung-gabung okey, tak apa. Okey, jadi simpanan, katakanlah kita ada simpanan dalam tabung haji. Okey, dalam tabung haji kita ada simpanan sebanyak 100,000. 100,000. Okey. Jadi kalau tengok pada tahun 2021 rekod tabung haji dia bagi dividen sebanyak berapa? 3.1%. Okay. 3.1% daripada 100,000. Jadi dividen kita ialah sebanyak 3,100. Ya, Alhamdulillah. Okay. 3,100 nilai yang besar. Okay. Sebab pelaburan kita pun besar, simpanan kita juga besar. Okay. Jadi sekarang ni boleh tak saya pinjam sekejap? Okey, pinjam. Iaitu 100,000 yang ada dalam tabung haji tu beli emas di Quantum Metal. Katakanlah 100,000 tu beli emas di Quantum Metal. Okey. Katakanlah harga emas sebanyak sekarang pada harga berkenaan ialah RM250 segram. Jadi dengan 100,000 bagi 250, maka kita akan dapat emas yang seberat berapa? 400 gram. Okay. Dan yang ini sekarang ni kita beli emas di mana? Di Quantum Metal. Di Quantum Metal, bila kita beli emas, kita ada kemudahan GCA. Kita convert, iaitu kita dapatkan kemudahan tunai sebanyak 85%. Okay. Kemudian kita convert emas tu, kita ambil kemudahan tunai. Okay. Sekarang ni kita akan dapat sebanyak berapa? 85% cash akan masuk dalam akaun bank kita. Kita tempoh 1 hingga 5 hari waktu bekerja. Jadi sekarang ni kita dapat berapa? 85%, dan 8,500 yang kita perolehi tunai tadi kita masuk balik semula dalam tabung haji. Okay. Okey, jadi kita ada 400 gram emas yang kita letak di Quantum Metal, mengambil kemudahan tunai, dan kita ada tunai sebanyak 85,000. Okay, jadi aset kita sekarang ni kita ada dua aset, satu emas, jadi nilai ada 100,000, dan juga kita ada tunai yang disimpan dalam tabung haji 80,000. Jadi aset kita sekarang ni jadi 185,000. Okey. Itu salah satu cara macam mana kita nak kembangkan kita. Banyaklah teknik-teknik yang kita boleh pelajari berkaitan macam mana kita nak gandakan kita punya aset kita. Okey, katakanlah pada tahun 2023, sekarang tahun 2022, kita dah ambil duit kita di tabung haji 100,000, kita dapat emas yang beratnya 400 gram, kita dapat balik 85,000, kita masukkan balik dalam akaun tabung haji. Okay, selama setahun katakanlah kita dapat balik semula dalam tabung haji tadi, okay, iaitu 85,000. Kita tahun depan kita dapat lagi 3.1% daripada simpanan kita. Okay, jadi 85,000, okay, darab dengan 3.1%, maka kita akan dapat dividen sebanyak 2,635. Okay, kemudian bagaimana pula dengan simpanan emas kita yang kita letakkan di Quantum Metal yang beratnya 400 gram? Purata kenaikan harga emas dalam lingkungan 10, dan kalau mencecah sehingga ke 25% setahun. Kita ambillah nilai paling rendah lah. 10% setahun. Kalau harga emas naik naik sebanyak 10% setahun, maksudnya sekarang ni harga emas yang dulunya 250, okay, tambah lagi 10%, maka harga yang baru pada tahun depan ialah tambah lagi RM25, maka harga baru ialah RM275. Okay, jadi berapakah nilai emas 400 gram kita? Okay, kita darabkan dengan 400. Okay, maka nilai emas kita pada tahun 2022 ialah sebanyak 110,000. Okey.
110,000. Jadi kita kena 110,000, kita dah ambil 85,000. Jadi kita kena tolak lah balik 85,000 tu. Okey, tolak 85,000. Inilah finance ataupun tunai yang kita dah ambil. Sebab apa? 85,000 tu kita ambil, kita dah masukkan balik dalam kita punya akaun tabung haji. Jadi kita kena tolak balik lah. Jadi 110,000, okay, tolak 80,000, maka kita ada kat sini berapa? Kita ada 15,000 lah. Kita dapat balik duit kita lah 15,000, bukan 15,000 25,000. Kita salah lah kira dia, bukan 8,000, kita ada 25,000. Jadi nilai 25,000 ni sebelum diserahkan kepada kita, kita kena bayar fee, iaitu yuran pengurusan jumlah 85,000 yang kita dah ambil tadi, dikenakan yuran pengurusan sebanyak 3.5% daripada 85,000. Jadi kita ada 85,000. Okey, kita ada 85,000 darab dengan 3.5% setahun. Okey, maka charge yang dikenakan kepada kita ialah 80,000 darab 3.5%, maka kita dikenakan charge sebanyak 2,975. Okey, jadi kita akan dapat bersih daripada 25,000. Jadi kita akan campur 25,000, maka kita akan dapat 22,025. Jadi pada tahun 2022 nanti, pada tahun 2023 nanti, kita akan dapat dua keuntungan. Okey, keuntungan yang pertama iaitu daripada dividen 3.1% daripada simpanan kita 85,000 di tabung haji, dan satu lagi ialah keuntungan yang kita perolehi daripada simpanan kita, okey, di simpanan kita jadi kita akan dapat kedua keuntungan, okey, daripada simpanan kita, iaitu simpanan di tabung haji sebanyak 85,000 dan simpanan GCA kita di Continental sebanyak 400 gram emas. Okay, jadi pada tahun 2022, berapakah nilai tunai kita? Iaitu kita ada 85,000 simpanan di tabung haji, campur lagi dengan kita punya keuntungan 2635, dan juga sekali dapat tunai daripada simpanan emas kita yang mengalami kenaikan sebanyak 10%, iaitu 22,025. Okey, jadi sekarang ni berapa nilai tunai kita selepas pada tahun 2023? Jadi 85,000, okey, tambah 2635 tambah lagi 20,000. Jadi sekarang ni anda ada 109,660. Okay, jadi kalau kita tolak modal kita banyak berapa? Banyak 100,000. Maka kita ada keuntungan sebanyak RM9,660. Okay, jadi RM9,660 ni daripada mana? Daripada 2635, daripada simpanan tabung haji, dan juga daripada simpanan kita dalam Continental. Okay, ini adalah salah satu cara macam mana kita pelbagaikan simpanan kita. Yang paling menarik sekarang ni dengan menggunakan duit yang sama. Okay, kita ambil kemudahan duit yang sama kita ni untuk kita convert kepada emas, dan daripada emas tadi kita convert buat GCA, kita akan dapat 85%, kita masuk balik dalam tabung haji. Okay, jadi sekarang ni kalau kita dapati dulu kita boleh dapat 3,100 saja setahun, sekarang ni kita dah dapat hampir kepada 10,000. Okay, bayangkan harga emas tiba-tiba naik sampai ke 25% ataupun 20%. Okay, jadi apa yang berlaku sekiranya harga emas naik sampai 20%? Okay, jadi sekarang ni kita tahu bahawa harga emas daripada 250 dia tambah 20%, maksud dia harga emas naik berapa? RM50. Jadi harga emas yang baru ialah berapa? RM300. Okay, sekarang ni berapa berat emas kita? Iaitu 400 gram. Okay, pada masa ni nilai emas kita ialah sebanyak 120,000. Okay, dengan pengiraan yang sama, iaitu kita perlu tolak apa? 85,000 tunai yang telah kita terima awal,
Maka di sini kita dapati bahawa kita ada balance sebanyak 35,000. Tunai 30,000 dan kita kena bayar fee. Berapa banyak fee-nya? Iaitu 2975. Fee yang kita kena bayar ialah 2 tadi. Untuk fee sama, iaitu 85,000. Dikenakan sebanyak 3.5%. Fee tidak berubah, sama. Sebab dia bergantung kepada pembiayaan yang kita terima, jumlah tunai yang telah terima 85,000. Jadi kita dikenakan fee sebanyak 2975. Jadi sekarang ni kalau kita tolak 35,000, tolak 2975, maka kita akan ada lebihan sebanyak 32,025. Jadi kalau kita kira keseluruhan, berapa keseluruhan kita punya tunai apabila ada kenaikan emas sebanyak 20%, iaitu kita ada berapa tadi? 85,000 dalam kita punya akaun tabung haji. Tambah lagi iaitu 2635 keuntungan, 2635 keuntungan daripada 3.1% tadi. Keuntungan daripada dividen 3.1%. Tambah lagi jumlah tunai yang kita perolehi daripada simpanan emas kita iaitu 32,025. Jadi apabila ditambahkan semua sekali, tambah lagi 2635, maka kita dapati bahawa nilai tunai kita sekarang ni, net cash out kita ada sebanyak 119,660. Kita ada lebihan sebanyak berapa? 100,000 tolak 109,000, kita ada lebihan sebanyak, tolak lagi 650, tolak sekali kita punya modal awal kita iaitu 100,000. Kita dapati bahawa keuntungan kita ialah sebanyak 19,660. Berapa peratus keuntungan kita? 20% keuntungan yang kita perolehi. Daripada combine kedua-dua simpanan tadi, simpanan tabung haji, kita pinjam sekejap duit dalam tabung haji, kita beli emas, lepas tu kita buat GCA, kita dapat 85% masuk balik dalam akaun tabung haji, dan inilah nilai yang kita perolehi daripada kita punya keuntungan daripada kita punya simpanan yang melibatkan di antara tabung haji dan kuartal metal. Semoga video ini bermanfaat. Jadi sekarang ni belajar bagaimana untuk menyimpan, menukar wang kita dalam bentuk emas. Kemudian bagaimana dengan emas boleh bantu untuk meningkatkan kita punya aset, meningkatkan kita punya kekayaan. Kemudian kita dapat pelihara ekonomi kita, keluarga kita, untuk menjadi ekonomi yang terbaik pada masa datang. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.